إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. Tuan-tuan, salat qasar ini, salat qasar semasa musafir hukumnya wajib. Salat qasar di waktu musafir hukumnya wajib. Banyak dalil-dalil daripada Quran, dari hadis yang sahih yang mengancam orang yang tidak melakukan salat qasar kalau di musafir. Apa salahnya kita langkah ke halaman 6? Lihat di halaman 6. Di halaman 6, Imam At-Tabarani rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis yang kesemua perawinya menepati syarat perawi hadis yang sahih. Salatus safari raka'atan, man khalafat sunnah faqad kafar. Solat orang musafir itu 2 rakaat. Siapa yang menyalahi sunnah maka kafirlah dia. Allahu Akbar. Ini menunjukkan dosa besar. Di dalam buku Subul Salam, kalau kita lihat, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, siapa yang musafir tidak mengqasar salatnya, jamak masalah kedua, tidak mengqasar salatnya, dia sudah buat bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Subhanallah, anak kecil pun boleh menghafal, seringnya kita baca. Ini fatrah. Jadi kembali ke halaman 2. Al-Quran telah mewajibkan setiap orang beriman agar sentiasa mendirikan solat walaupun di dalam pelayaran, dalam apapun keadaan dan di mana sahaja ia berada, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah oleh kamu solat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi solat tidak boleh tinggalkan. Man tarakas solat muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja, dia kafir. Bukan saja meninggalkan solat dengan cara tidak solat, tetapi ada orang yang solat tetapi dikatakan tidak solat. Kenapa? Kerana dia tidak menepati perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi pelajari solat. Memang ada orang mengatakan, kenapa nak belajar solat lagi? Apakah kita budak tadika? Tidak. Banyak orang yang solat di akhir zaman, solatnya berlebih-lebihan. Apa arti berlebih-lebihan? Bid'ah. Banyak orang yang bertahara di akhir zaman, taharanya berlebih-lebihan. Nanti kita akan bincang di sini bab doa ni. Tadi kita bincang sedikit di mana, di Gombak. Jadi kalau boleh, betulkan solat anda, termasuk solat semasa musafir. Apakah solat musafir itu tamam, 4 rakaat atau 3 rakaat? Solat musafir itu adalah 2 rakaat kecuali maghrib, tidak boleh dikosarkan. Dan perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, adalah hadis yang tidak mansukh. Hadisnya Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan contoh salat wajib diambil daripada Rasulullah SAW kerana keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW adalah contoh atau ikutan yang baik, terutama dalam masalah solat. Jadi kalau solat tidak mencontohi Rasulullah SAW, maka solatnya batal. Solat kalau tidak mencontohi Rasulullah SAW, solatnya batal. Perhatikan ni. Dan cuba lihat di halaman 3. Tentang fardunya solat qasar apabila kita musafir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, faradallahu as-salata hinna faradaha rak'atain fil hadar was safar, fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salati al-hadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, di ketiga Allah mewajibkan solat. Di ketiga Allah mewajibkan solat. Dia mewajibkan sebanyak 2 rakaat. Sama ada di dalam keadaan kediaman ataupun mukim atau pelayaran, yakni musafir. Jumlah 2 rakaat tersebut ditetapkan sebagai jumlah rakaat solat dalam perjalanan dan ditambah 2 rakaat ketiga dalam keadaan bermukim. Yakni setelah musafir
ada surah hijrah, maka dijadikan 4 rakaat. Okey. Saya katakan setelah hijrah, bermakna di Mekah dulu solat zuhur 2 rakaat, solat asar 2 rakaat, solat isyak 2 rakaat. Itu di Mekah dulu. Tetapi bila musafir, solat zuhur jadi 4, solat asar jadi 4, solat isyak jadi 4, solat orang musafir tetap 2. Dalilnya apa? Wa an Aisyah, hadis di bawah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa furidat 4." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lalu difardukan solat orang mukim 4 rakaat. Jadi sekarang berbeza di antara sembahyang mukim dengan sembahyang orang musafir. Mukim 4 rakaat, tapi bagi orang yang musafir 2 rakaat. Kecuali maghrib tidak boleh dibagi 2. Lihat di halaman 4. Saya bacakan hujah-hujahnya dulu, kemudian kita fikirkan. Dan kalau saya sampaikan tidak faham, saya beri ruang soalan sebanyak-banyaknya insya-Allah. Kita balik pukul 12 tak apa ya? Insya-Allah bersedia, besok cuti. Tak ada alasan ya? Iya. Insya-Allah yang tak ada kenderaan, mintalah sahabat-sahabat kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Lihat di halaman 4. Saya nak jumpa antum pun kalau nak jumpa sebulan sekali atau 2 kali lebih-lebih. Sebulan 2 kali pun jarang nak dapat. Ya, ambillah apa yang Allah beri kepada antum pada malam ni. Bukan ana yang beri Allah, ana perantara saja. Sebab ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana wa nahnu dhalalun فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نسلي. Bukan disebut nusalliya, didomahkan nunnya. An nusalliya rak'ataini fi safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i. Dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendatangi kami sedangkan kami dalam keadaan tersesat, yakni tersesat jalan. Lalu baginda mengajar kami, dan antara yang diajarkan kepada kami ialah bahawa Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah Azza wa Jalla, perintah Allah memerintahkan kami agar kami solat 2 rakaat di dalam berpergian, yakni musafir. Orang yang sesat tadi dalam keadaan musafir berjumpa Rasulullah, apa yang dipesan oleh Rasulullah? Perkara yang besar, yakni solat qasar. Kata Rasulullah SAW, orang yang musafir seperti anta, solatnya qasar. InsyaAllah kita teruskan. Faradallah as-salah ala lisanin nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari 4 wa fis safari rak'atain wa fil khawfi rak'ah. Allah mewajibkan kepada kamu solat melalui sabda Nabi kamu sebanyak 4 rakaat ketika sedang mukim, yakni bukan musafir, 2 rakaat ketika dalam perjalanan, dan 1 rakaat dalam keadaan takut, yakni perang. Kalau ada berdentam-dentum, kita pegang senjata, tak berhenti-berhenti, takkan kita tak solat. Jadi sembahyangnya nanti kita ajar bagaimana sembahyang waktu perang. Kita jangan bincang dulu, nanti tak jadi solat safar ni. Ya? Jadi kita habiskan solat safar, kita akan bincang di satu masa tentang solat waktu perang ni. Kemudian semua dikosarkan yang 4, kecuali subuh tetap 2 dan maghrib tetap 3. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, illa al-maghriba fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatulu fiha al-khira'ah. Kecuali maghrib, kerana maghrib adalah untuk siang hari, dan subuh kerana surah ataupun ayat yang dibaca pada solat subuh adalah panjang-panjang. Jangan baca solat subuh nanti inna a'tainakal kautsar, kemudian kul huwallah. Tidak boleh. Rasulullah SAW di antaranya dibaca surah-surah panjang seperti surah At-Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu dibaca. Misalnya kemudian dibaca selepas itu hal ataka hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, dan semua yang panjang-panjang. Itu subuh. Makanya subuh disuruh 2 rakaat kerana disuruh membaca surah yang panjang-panjang. Tetapi ada imam-imam kita baca inna a'taina kul huwallah. Itu bukan ikut sunnah.
Dan saya ingatkan kepada antum, kalau baca surah yang panjang-panjang jangan ambil ujung-ujungnya. Orang kita idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati sampai habis. Patutnya daripada awal. Kemudian disambung. Cuma ambil ujung-ujung, kenapa? Itu tidak ada dalilnya. Ya. Kalau surahnya panjang ditebuk sana ditebuk sini seperti surah Al-Baqarah tidak ada masalah. Ini surah Tabarak ambil ujung. Nanti surah Jumaah ambil ujung. Itu tidak boleh. Ya, ambil daripada awal lebih baik. Kemudian disambung kalau tidak mampu untuk membaca dengan panjang. Lihat seterusnya. Saya bawa hadisnya saja dulu. Menunjukkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ialah hujahnya daripada Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat qasar, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jika kamu bepergian, yakni musafir, di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh kamu yang nyata. Walaupun di sini dikatakan diserang oleh orang kafir atau diserang oleh musuh, cuba lihat dalil di bawah. Dalil di bawah, salatus safari rak'ataini nazalata minas samai fa in syittum faradduhuma. Solat orang musafir itu 2 rakaat yang diturunkan dari langit. Maka sebaiknya kamu kembalikanlah keduanya sebagaimana perintah dari langit. Faham tak? Quran tadi turun menyuruh kita supaya sembahyang qasar. Hadis ini menjelaskan lagi bahawa ini perintah daripada langit. Kalau perintah daripada langit daripada mana? Allah. Bermakna Allah di mana? Di langit. Ini di antara dalilnya. Kemudian An Abdullah bin Umar qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ala rak'atain wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Saya bawa ni hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, subhanallah. Kalau orang tak faham juga, saya tidak tahu apa saya nak buat. Ada orang mengatakan, ustaz, takkan kita nak sembahyang qasar, masjid dah banyak, cantik-cantik lagi. Jangan mansuhkan solat qasar ini, jangan batalkan hadis-hadis tentang solat qasar ini kerana banyak masjid. Kalau cerita masjid, permukaan bumi ini masjid, di mana pun kita boleh solat. Ada mengatakan, ustaz tak payahlah sembahyang qasar, kita punya transport pun dah canggih. Apakah anda nak memasukkan hadis SAW dengan transport yang canggih? Saya pernah ceritakan kepada antum, setiap minggu saya ke Kuala Lumpur Pernikahan, hingga ke utara. Dulu sampai ke Thailand. Sering kita nampak bas tersadai di tepi jalan, di tepi lebuh raya. Bila dah tersadai, aircon pun tak boleh hidup. Di dalamnya, kalau tengah hari pukul 2 pagi tak jadi masalah. Kalau pukul 2 tengah hari petang, macam mana rasa panasnya? Ada yang menggendong baby. Dan dalam hadis, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sebahagian daripada azab, susah payah. Maka Rasulullah SAW memudahkan, Allah dan Rasulnya memudahkan supaya kita mengqasar salat, supaya ringan daripada azab-azab ni. Jadi kita katakan bahawa tidak boleh memasukkan solat qasar 2 rakaat atau dijamak 2 rakaat dijamak kerana itu dan kerana ini. Yang boleh memasukkan apa dia? Quran dan hadis Rasulullah SAW. Faham ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, semasa aku menemani Rasulullah SAW solat baginda semasa musafir. Solat baginda semasa musafir tidak lebih dari 2 rakaat. Dan begitu juga dengan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhum. Ingat kata Rasulullah SAW, tamassaku bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpeganglah kepada sunatku dan sunat khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin qasar. Yang saya baca tadi, Imam Tabarani rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis yang kesemuanya perawinya, rawi-rawinya menepati syarat sebagai perawi hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Salatus safari rak'atan, man khalafa sunnah faqad kafar. Salat orang musafir itu 2 rakaat.
siapa yang menyalahi sunnah, yakni Quran dan hadis. Quran suruh kasar, hadis suruh kasar. Siapa yang menyalahi ataupun menentang, maka kafirlah dia. Tapi berapa ramai orang pakat-pakat menentang Quran dan hadis ni? Mereka bersatu berpakat untuk menentang Quran dan hadis. Betul kan? Bila kita solat kasar, saya pernah dengan Faisal, saudara Faisal ni. Kita ke utara, pada masa itu kita naik bas. Rupanya orang yang naik bas ni nasib-nasib dia. Kalau sempat sembahyang maghrib dengan isyak, dia sembahyang maghrib dengan isyak. Kalau tak sempat, dia terus tak sembahyang. Dan bila sampai ke utara pukul 8 pagi, subuh juga tidak sembahyang. Bila dia lihat kita sembahyang di masjid, dia apa di dalam ni, kerana tak boleh berhenti di masjid, sebab drivernya sudah diarahkan oleh syarikat ni jangan berhenti. Jadi kita pun sembahyang di mana? Di dalam bas. Bagaimana kita nak sembahyang? Kita tak boleh ambil wudu, betul kan? Jangan bawa spray sana, spray sini, itu tidak ada. Sebab sembahyang, air sembahyang itu mencuci, bukan disapu dengan spray air itu, tidak boleh. Kita pun tepuk, sapu muka, sapu tangan, kemudian kita solat. Orang semua heran, orang semua pelik. Saya katakan dalam hati, inilah akhir zaman. Islam bermula dengan pelik, akan berakhir pelik. Orang tu, dia tak sembahyang, dia tak pelik. Yang kita sembahyang, dia pelik. Bayangkanlah akhir zaman. Jadi bila kita sembahyang, mereka pun rasa macam, hendak-hendak kau nampak kita goyang-goyang jari tu kan, lagi dia pelik. Jadi di sini tuan-tuan, ada orang mengatakan, saya macam mana nak sembahyang Ustaz, air tidak ada. Makanya kata Rasulullah SAW, akhir zaman manusia akan rosak. Pertama sekali adalah taharanya. Dalilnya tadi kita bincang di Gombak. Akhir zaman ni manusia pertama sekali rosak tahara. Tahara 4. Pertama sekali mandi hadas. Berapa ramai orang yang datang mandi hadas? Cuba kita tak nampak dia mandi hadas kerana dalam tandas. Tetapi yang uduknya, berapa ramai orang uduk? Subhanallah, uduk itu tidak mendapati uduk Rasulullah SAW. Tayamumnya. Tayamum itu kan pengganti mandi hadas dan uduk. Tayamumnya, macam-macam versi tayamum. Yang keempat, istinjanya. Berapa ramai orang sekarang pergi jamban, dia kencing di tabung tu, kebanyakannya tak cebok. Orang yang cebok tetapi tidak istibra, itu disiksa di kubur sebelum di neraka. Pernahkah Rasulullah SAW, tidak tahu ke antum, pernah Rasulullah SAW melawat kuburan, kemudian ditarik ranting, dicabut apa, dipetik ranting, dicucukkan di atas kubur, dipetik lagi, dicucuk di kubur yang lain. Dua orang yang diseksa di alam kubur ni, dua sebabnya. Satu, dia tidak istibra. Tahu tidak istibra? Dia kencing belum tos, dia sudah cebok, dia berjalan. Bila berjalan, dia keluar. Sebab dia tidak menjaga cara istinjaknya, maka dia diseksa di kubur. Dan kata Abu Hurairah, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita segala-galanya, hatta buang air besar dan bercebok. Lihat pentingnya. Sehingga cara-cara bercebok dia ajar. Betul kan? Kalau tak ada air, pakai apa? Pakai batu. Tak boleh pakai tulang, tak boleh gunakan najis yang kering ataupun tai kering. Tak boleh. Tak boleh gunakan daun yang basah dan sebagainya, sebab daun basah itu berzikir. Sebagaimana Rasulullah SAW pacarkan di mana? Di atas kubur tadi. Tapi gunakan daun yang kering ataupun, kalau di tandas-tandas awam yang tak ada air, kita gunakan apa dia? Tisu. Sediakan tisu. Kalau dulu nak sediakan batu susah, sediakan tisu. Gunakan tisu. Sah. Tapi oleh kerana tidak tahu, mereka kencing, bila tak ada air, mereka tidak gunakan tisu dan sebagainya. Bersedialah ya untuk beristinja dengan sempurna, supaya solat kita diterima. Kedua, baru solatnya ataupun ibadahnya. Ini akan kita bincang kemudian. Di antara teruknya orang-orang yang akhir zaman ni, bila solat musafir tinggalkan, alasannya mana airnya. Kedua, kenapa kita nak musafir? Ataupun kalau kita musafir, kenapa? Dipikirkan, oh kalau safarnya kerana baik boleh, kalau tak baik tak boleh. Ya Syekh, apakah anta musafir kerana tidak baik? Baik tidak baik itu urusan kalian. Yang penting safar. Yang penting safar. Kita sambung dulu. Kemudian An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama
yakrahu, bukan yukrahu, yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika keringanan hukum yang dia berikan dilaksanakan, sebagaimana dia benci jika kemaksiatan yang dia larang dilakukan. Apa keringanan? Keringanan dimaksudkan antaranya adalah keringanan supaya sembahyang daripada 4 jadi 2. Namanya rukhsah. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safaru qita'atun min al-adhab yamna'u ahadukum min naumihi wa syarabihi. Musafir itu sebahagian dari azab, kesulitan, sehingga menghalang dari keselesaan tidur, makan dan minum. Oleh kerana safar ini sebahagian daripada azab, maka Allah meringankan dengan cara apa? Dengan sembahyang qasar. Lihat di halaman 7. Saya akan terus baca hadis-hadisnya, penjelasannya antum baca sendiri nanti. Anna Umar sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qasri as-salah ba'da an amana an-nas. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. Bahawa Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ataupun berkenaan solat qasar setelah keadaan manusia aman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, mengqasar salat dalam perjalanan merupakan sedekah dari Allah yang diberikan kepada kamu, maka terimalah sedekah darinya. Lihat, orang yang tak mau menerima sedekah itu sombong. Betul kan? Kalau saya beri anta sedekah ataupun beri hadiah, di hadis lain hadiah. Kalau ana beri anta hadiah, anta tak mau terima, ana katakan anta sombong, ana tidak suka pada anta. Bagaimana Allah? Allah beri kita hadiah dalam soal solat qasar ni. Kalau hadiah ini tidak diterima, mana kita sombong? Jangan sombong dengan Allah. Kemudian an Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar bin Al-Khattab falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ma lana naqsuru wa qad amanna faqala ajibtu mimma ajibta minhu. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Dari Ya'la bin Umayyah berkata, aku berkata kepada Umar bin Al-Khattab tentang firman Allah, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salat jika kamu khawatir diserang oleh orang kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Mengapa kita mengkasar salat sedangkan keadaan manusia sudah aman? Maka beliau berkata, aku juga hairan tentang apa yang kamu hairankan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, baginda bersabda, salat qasar adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kamu. Oleh itu hendaklah kamu terima sedekahnya itu. Dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita teruskan. Jangan jemu. Ini dalil. Kalau saya tak datangkan dalil, apa saya nak bawa? Saya katakan kepada antum ya, saya tak pandai bergaya dalam berceramah, tapi saya sampaikan ilmu. Sebab ada orang suka melihat orang ceramah yang gayanya itu dan ini, yang kelakannya itu, kelakannya ini. Saya tak pandai yang itu. Saya datang ke sini demi untuk menyampaikan ilmu. Kalau nak cari gaya, itu bukan saya. Ya? Jadi maafkan. Saya katakan bahawa apa yang saya sampaikan ilmu. Makanya saya akan bawa qala Allah wa qala Rasul. Kalau nak lelocon sana, lelocon sini, cerita sana, cerita sini, itu namanya qusah. Itu tanda akhir zaman. Ada orang berceramah sekarang, Qurannya sedikit dibawa, hadisnya sedikit dibawa. Dahlah sedikit Quran dan hadis, tapi ditafsir pakai akalnya. Jarang bawa Quran, itu namanya qusas. Itu tanda akhir zaman. Sekaranglah zamannya. Dan kaulnya, kata Rasulullah SAW, kaulun zukhruf, kata-kata yang mempersona tetapi menipu. Subhanallah, ini berlaku sekarang. Jadi saya bawa Quran, saya bawa hadis, mendengar Quran, mendengar hadis, mendengar saja dapat pahala. Mendengar Quran dan hadis, mendengar saja dapat pahala. Walaupun tidak faham, tapi tetap dapat pahala. Lihat hadis terusnya.
Wa an Aisyah qalat kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umrati Ramadan fa aftara wa sumtu wa khasara wa atmamtu fa qultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa kasarta wa atmamtu fa qala ahsanti ya Aisyah. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umrah di bulan Ramadan. Kemudian ia berbuka, aku tetap berpuasa, dan ia mengkasar salatnya sedang aku menyempurnakannya. Lalu aku bertanya, demi ayah dan ibuku, engkau berbuka sedangkan aku tetap berpuasa, dan engkau mengkasar, lihat, engkau mengkasar salat sedangkan aku menyempurnakannya. Lalu baginda menjawab, itu baik sahaja wahai Aisyah. Jadi ini kenapa Rasulullah SAW berpuasa, nanti kita akan bincang. Kenapa Aisyah dia berbuka, kita akan bincang. Ya, kita ambil tentang qasar dulu. Dan sekali lagi Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan hukum yang diberikannya dilaksanakan sebagaimana dia merasa suka, yakni suka kepada kita ni. Ketiga hukum-hukum yang ditetapkan dilaksanakan. Lihat, hukum Allah bila musafir qasar. Kalau dilaksanakan Allah cinta kepada kita. Kalimah hub di sini cinta. Kalau mau jadikan orang yang dicintai oleh Allah SWT, laksanakan apa yang ada di sini. Kemudian kalau kita ikhtilaf, kemana kita nak kembalikan? Kalau ikhtilaf, ada mengatakan ustaz tak payah qasar, begitu dan begini ceritanya. Oh, kalau saya nak pergi ke Singapura misalnya, baru 5 km. Oh, 5 km tidak boleh. Sebab di Malaysia ini mesti sejauh 91 km, 2 marhalah. Ataupun ada mengatakan 81 atau 83 km. Itu pun dah khilaf. Marhalah pun khilaf mereka. Ada mengatakan 91, ada mengatakan 83, ada mengatakan 81. Yang mana satu yang betul? Lihat, tentang ini dah khilaf. Dan saya kumpul khilaf tentang sembahyang qasar 120 khilaf. Allahu Akbar. Mana satu yang betul? 120 khilaf tentang sembahyang. Maka bila berlaku khilaf seperti ini, cuba lihat ayat Allah. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Tentang suatu apapun yang kamu perselisihkan, maka putusannya hendaklah dikembalikan kepada Allah. Ini kalau orang yang kembali kepada sunnah. Tapi kalau kembali kepada taklid buta, akan dicari fatwa-fatwa daripada mazhabnya, bukan fatwa-fatwa daripada Quran dan hadis. InsyaAllah dapat dipahami? Min syai' apa saja. Apa saja yang dikhilafkan dalam agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Quran menyeru kepada kita di dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Disyaratkan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika berlaku perselisihan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, jika benar-benar beriman kepada Allah, bukan beriman kepada mazhab itu, mazhab ni. Dan hari kemudiannya, sebab keputusannya nanti akan kita lihat di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama, yakni lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Tapi kalau khilaf ini tidak dikembalikan kepada Quran hadis, kita tak akan dapat jawapannya yang sempurna. Dan Quran ini tidak akan ada selisih faham dalam Quran. Tidak ada yang bertentangan. Sebab Allah sudah mengkhabarkan, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran dan hadis itu bukan daripada Allah, ya, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, sudah pasti mereka akan mendapati di dalam Al-Quran tersebut perselisihan yang banyak. Ada perselisihan? Tidak ada. Sampai sekarang diorang cari perselisihan dalam Al-Quran, mereka tidak jumpa. Perli Quran ada. Ya kan? Cari selisihnya tidak ada, perli Quran ada. Apa katanya? Kalau potong tangan ni zalim. Apa katanya? Macam-macam lah ya. Ini hukum rimba dan sebagainya. Di perli Quran aja, tapi cari kesalahan Quran tidak ada. Quran tidak ada kesalahan. Di dalam hadis, antara hadis-hadis yang mempertentang sembahyang qasar untuk menjadi panduan, an Anasin annahu qala
hina su'ila an qasri as-salah baina al-Basra wa Kufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masira 3 amyalin aw farsakhin shalla rak'atain. Dari Anas bahawa sebenarnya beliau menjawab semasa ditanya tentang sembahyang qasar, di antaranya ialah Basra dan Kufah. Apa jawapannya? Dahulu jika Rasulullah SAW berpergian sejauh 3 batu atau sefarsah, beliau sembahyang 2 rakaat. 3 batu. 3 batu berapa kilo? Hampir 6 kilo lebih ya, lebih kurang. Dari sini 6 kilo ke mana jauhnya? Kelang. Dekat dia? Okey. Nanti siapa-siapa pergi Kelang jangan qasar dulu. Fahami dulu. Nanti bila petang-petang ada hari ini pergi Kelang, dikira 6 kilo atau 7 kilo, dia terus qasar. Jangan, nanti dulu. Fahami dulu. Begitu juga an Abi Sa'id annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan yaqsuru as-salah. Dari Abi Sa'id beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila musafir sejauh 1 farsah, maka baginda atau beliau mengkasar salatnya. Dan lihat di halaman 11. An Anas bin Malik yaqul sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra bil Madinah 4 wa sallaitu ma'ahu al-'asr bi Dzil Khulaifah rak'atain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku bersalat zuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, yakni dalam keadaan mukim, dan bersolat di Dzul Khulaifah 2 rakaat. Lihat, kalau kita lihat Dzul Khulaifah dengan Madinah hanya berapa kilometer sahaja. Kalau mau dipahami persoalan ini, makanya perlunya kita berguru. Apa nama solat kita? Solat kilometer ke solat safar? Namanya solat safar. Apa nama solat kita? Solat batu ke sekian batu ke solat safar? Solat safar. Apa nama solat kita? Apakah nama solatnya solat hari, mesti sekian hari, ataupun nama solat safar? Namanya solat safar. Bermakna bila urufnya, bila kebiasaannya dikatakan itu safar, kita melangkah keluar saja, maka hak kita untuk solat qasar. Okey, bila mula dikatakan solat, takbir Allahu Akbar, solatlah kita. Bila kita mula musafir, bila keluar dari rumah. Nanti banyak dalil-dalilnya kita bawakan. Ini ada yang kedua nanti. Ini yang pertama. Di antara dalil yang kita akan bawakan di sini nanti, Rasulullah SAW pernah keluar daripada Madinah. Sampai waktu solat, diturun daripada untanya. Penduduk Madinah nampak. Penduduk Madinah nampak. Di padang pasir yang kering kuntang, yang terang begitu, mata yang mampu melihat dianggarkan 2 batu. 2 batu berapa kilo? Lebih kurang 5 kilo. 4 kilo lebih. Dan begitu juga. Ala kulli hal, kalau kita kumpul, di antaranya sahabat ditarik saunya. Kedengaran azan kampungnya. Diajak oleh imam tu, jom kita sembahyang qasar. Seorang sahabat menyampuk, mumbung rumahku masih nampak. Apa katanya? Ini bukan sembahyang mumbung rumah, sembahyang qasar. Kalau ditakdirkan, yang dulu tidak ada mikrofon, azan kampungnya dengar, dekat kan? Ini bermakna tidak ada penentuan sekian kilo, sekian batu, sekian marhalah, sekian farsah jauhnya bila dikatakan musafir. Kalau kita nak musafir, bila dikatakan nak musafir, bila keluar daripada rumah, di mana pun kita singgah, maka kita diwajibkan sembahyang qasar. Contohnya, saya nak pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba dengar azan apa namanya? Azan zuhur. Sahabat dah datang ke rumah saya, ni semua dah datang. Anta tak ikut ya? Belum. Kebanyakan kita datang. Ni semua dah datang ke rumah saya. Anta ikut kan? Anta ikut juga Abdul Hadi. Kita semasa hari raya tu ke masjid jalan kaki. Ingat tak? Berapa kilo? Lebih kurang 0,5 kilometer.
setengah kilometer dari rumah saya. Jadi bila saya nak ke Kuala Lumpur, tiba-tiba azan, saya berhenti di masjid saya, apa saya nak solat? Qasar, sebab saya sudah musafir. Cuma kena singgah nak solat, tapi niat safar kan? Makanya di sini niat innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita nak safar, memang kita dalam keadaan safar, maka sembahyangnya namanya sembahyang safar, bukan sembahyang kilometer. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sekian kilo, sekian jaraknya, tidak. Kebetulan saja. Kebetulan turun daripada unta yang ditungganginya, dilihat oleh penduduk Madinah, dianggarkan 2 kilometer. Okey, daripada Madinah ke Zulhulaifah, berapa kilometer? Ada mengatakan 8 dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah SAW keluar, baru 7 kilo atau 8 kilo, ataupun 7 batu ataupun 2 batu. Jadi kejadian-kejadian ni kita tidak dapat pastikan berapa sebenarnya. Jadi ambil nama solatnya. Nama solatnya salatus safar. Bila salat safar, kita niat safar, setiap kali kita safar, walaupun belum jauh, kita kena solat qasar. Itu kesimpulannya. Kan mudah. Macam mana sahabat? Anta nak musafir, keluar daripada rumah saja, kalau kita dah bawa kita punya beg, dibawa kenderaan kita, memang dah siap semua, bermakna kita dah mula safar. Apakah bila mula safar? Keluar daripada rumah, niat safar itu safar. Tidak semestinya dah jauh. Kita pun mula safar, berlangkah keluar daripada rumah kita. Tapi kalau nak pakai kilometer, berapa kilometer sebenarnya kita nak tetapkan. Orang Malaysia sendiri bergaduh masalah kilometer. Ustaz ni mengatakan begini, Ustaz ni mengatakan begini. Okey, kalau antum bergaduh, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Dalam Quran berapa kilometer? Tidak disebut. Dalam hadis berapa kilometer? Tidak disebut. Kejadian itu kebetulan. Kebetulan 2 kilometer, kebetulan 3 kilometer, kebetulan sekian kilometer. Kebetulan bukan hukum. Jadi ambil nama safar yang ada pada solat. Namanya solat safar, bukan solat kilometer. InsyaAllah faham? Tadi angkat tangan nak soal. Saya bila keluar tapi bila nak tanya, bila kuliah hari ini, orang datang daripada jauh. Ya. Jadi kita solat Zuhur, Asar lagi. Ya, safar. Iya. Walaupun kita ikut dalam rumah ni solat, atau patut kita kata yang datang daripada jauh ni yang safar. Iya. Safar. Iya, dia gini. Yang datang daripada jauh tetap dikatakan safar. Yang saya datang ni tadi saya kena balik. Iya. Jadi begini. Urufnya artinya adatnya, kebiasaannya. Apakah daripada Banting ke sini dinamakan safar? Kalau anta jarang-jarang ke sini, urufnya safar. Tetapi kalau dah hari-hari pergi sini, bukan dikira safar lagi. Urufnya dah kebiasaan. Iya, bermakna di sini hak anta untuk menerima hadiah Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia namanya? Qasar. Saya daripada Singapura, ataupun saya daripada Johor ke Singapura, saya tak pernah sembahyang tamam di Singapura. Sedangkan seberang tambak tu, di sana kalau kita pakai pembesar suara dengar orang sebelah. Betul kan? Lambai-lambai nampak dia. Jembatan ataupun causeway itu, bukan jembatan, apa, tanah yang ditambak itu, berapa kilometer saja, tak sampai 1 kilometer. Tetapi bila masa keadaan tertentu, daripada Johor Bahru nak sampai ke lepas checkpoint Singapura sampai 3 jam. Tanyalah Faisal. Iya. Saya nak ikut dia lah. Kalau siapa-siapa datang bilang ke rumah saya. Iya. Dia datang, dia boleh jauh. Ya, tanah lihat. Iya. Mula sekali. Iya. Saya akan Gini, ambillah dia kalau di dalam rumah kita, kita tidak boleh qasar, tetapi kita boleh jamak. Sambungannya di sini nanti. saya tidak. Kawan-kawan yang datang. Iya, kalau kawan-kawan datang, Pak Haji kalau jadi imam, bisalah. Okey, sembahyang apa? Katakan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Ini satu ilmu yang antum jangan cekcok di luar dulu. Selesaikan di sini. Jangan nanti belum faham dibincangkan kat luar. Yang di luar tak faham lagi, tak faham nanti. Saya kenal dengan Iya. ahli keluarga. Iya. Dia datang daripada jauh. Iya. Jadi imam, dia kata,
Iya. Jadi begini. Lepas maghrib saya kata Iya, gini Pak Haji. teruskan 2 rakaat. Kalau katakan orang ke rumah saya, orang ini datangnya daripada Kuala Lumpur, saya jadi imam. Kalau sembahyang zuhur, supaya dapat kasar senang. Saya sembahyang tentulah 4 rakaat. 4 rakaat ada tahiyat awal. Bila saya baca tahiyat awal habis, yang sembahyang kausar di belakang saya beri salam. Tak pernah dengar ni? Makanya kita akan bawa fatwa Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa tentang perkara ini. Saya katakan tadi, Tabrani mengatakan siapa yang musafir tidak mengqasar salatnya kafir. Lihat. Ingat tu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan siapa yang musafir tidak mengqasar salatnya bid'ah. Dan banyak lagi hujahnya. Jadi supaya kita jangan terhukum sebagaimana dalam hadis ni, makanya bila saya jadi imam di rumah saya, antum datang ke rumah saya, kalau sembahyang zuhur, maka bila saya tahiyat awal, saya bangun daripada tahiyat awal, antum beri salam. Antum beri salam, bangun semula ikut saya yang sembahyang zuhur tadi dengan niat sembahyang asar. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah ini batal? Ini sah, ini sunnah. Tapi ustaz kita tidak membincangkan masalah ni. Kadang-kadang ustaz kita pun tak tahu apa itu qasar. Betul kan? Bingung dia. Oleh kerana tak tahu kasar, sejauh mana sekalipun dia pergi, maka dia sembahyang tamam. Contohnya, orang tabligh. Orang tabligh tu jamaah tabligh. Jamaah tabligh tu jamaah dakwah. Tetapi solatnya masih tetap daripada India sampai ke sini sembahyangnya tamam. Kesian mereka. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Syarat sahnya ibadah 3. Pertama, Islam atau taqwa. Kedua, ikhlas. Ketiga, ittiba. Ikhlas saja tidak ittiba, tidak ikut contoh, tidak sah. Jadi mesti dia orang Islam. Kedua, mesti dia ikhlas. Ketiga, mesti ittiba. Orang-orang kafir solat, kalau tak masuk Islam, ikhlas, ittiba tak sah. Orang Islam dah masuk Islam, dah Islam, solat tidak ikhlas, walaupun ittiba tidak sah. Tidak ikhlas, ittiba itu maknanya munafik. Kalau dia ikhlas tidak ittiba, maknanya bid'ah. Ulang lagi sekali. Seorang yang dikatakan orang Islam, kalau nak solat, syaratnya setelah masuk Islam, syaratnya 2. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Ikhlas antum dalam beribadah tetapi tidak ittiba, batal. Ittiba antum dalam beribadah tetapi tidak ikhlas, munafik. Jadi 3 ni perlu ada. Islam atau takwa, ikhlas dan ittiba. Dalam salat musafir, kita kena ittiba Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah sembahyang tamam yang kita sembahyang tamam. Kenapa? Jadi bila kita musafir, kita berimamkan imam yang sembahyang tamam, kita katakan kepada diri kita, niat aku sembahyang qasar, kita qasar. Satu lagi, mungkin ada yang pernah lihat saya di sini sembahyang isyak bersama antum. Tiba-tiba rakaat ketiga, termasuk saudara Ghazali ini, rakaat ketiga saya tidak bangun. Saya baca tahiyat. Kenapa? Kerana pada masa itu saya belum sembahyang maghrib. Saya tak sempat sembahyang maghrib. Bila sembahyang isyak bersama antum, maka saya tidak boleh sembahyang isyak. Saya kena sembahyang maghrib. Sebab Quran mengatakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. Bahawasanya solat bagi orang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Zuhur mendahului asar, maghrib mendahului isyak. Jangan nanti sembahyang isyak kemudian sembahyang maghrib. Itu terbalik tu. Jadi sembahyang maghrib. Bagaimana caranya? Apabila imam rakaat ketiga bangun, kita duduk menghabiskan tahiyat awal. Ataupun tahiyat akhir kita, bukan tahiyat awal. Habiskan tahiyat kita. Kalau kita sempat bersama imam, bila bangun, imam rukuk saja kita dapat satu rakaat. Kalau tak dapat rukuk bersama imam, imam dah sujud, bermakna kita tak dapat satu rakaat, kita hanya dapat pahala bersama imam. InsyaAllah ini dapat dipahami? Makanya ya, masalah solat, masalah besar. Kalau kita tak duduk majlis seperti ini, solat kita lintah pukang. Ana katakan tadi, 2 hadis diulang. Di antara hadisnya, Inna awwala ma yuhasabal abdu
Yaumal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha amalahu kullu, wa in fasadat fasada amalahu kullu. Ini hadis Tabrani dan disahihkan oleh Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Lihat. Apa maksudnya? Pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah akidah adalah solat. Jika solat kamu sah, sah semua amalan kamu. Jika solat kamu batal, fasad, maka batal semua amalan kamu. Jangan dibatalkan puasa kita, zakat kita, infak kita, apa saja amalan, baca Quran dan sebagainya. Jangan dibatalkan dengan kita mengerjakan solat yang salah. Kalau kita mengerjakan solat yang salah, itu terjejas amalan-amalan kita. Sebab as-salatu imanuddin. Walaupun hadis ini ada mengatakan tidak sahih, tetapi hadis ini penguatnya banyak. Solat itu tiang agama. Kalau tak ada tiang, bagaimana dirikan agama? Sayang ustaz-ustaz kita sibuk dengan itu, sibuk dengan ini. Akidah umat tidak diperbaiki. Solat ibadahnya umat tidak diperbaiki. Malang umat di negeri kita, ulamanya sibuk dengan benda yang bukan-bukan. Minta maaf ya. Boleh saya katakan seperti itu? Hak saya mengatakan seperti itu. Malang nasib antum kerana ulama antum sibuk dengan benda-benda yang bukan-bukan. Saya katakan bukan-bukan umum. Betul kan? Berapa ramai orang yang masih sembah kubur. Masih ramai orang yang bertawakal kepada tangkal. Masih ramai orang berbuat khurafat, bid'ah, syirik dan sebagainya. Ulama kita pejam mata. Kerana apa? Kalau dia halang perbuatan ini, fulusnya kurang. Kantongnya tidak berat. Jadi itu yang ditakut. Subhanallah, ini berlaku. Jadi tuan-tuan, kembali kepada solat kasar. Walaupun sampai di sini dulu, kita katakan solat kasar bila urufnya, niatnya musafir, walaupun tidak jauh, sampai 91 km, dua marhalah kata orang sini, ataupun 83 ataupun 81 km, yang dikatakan dua marhalah oleh orang sini, walaupun tak sampai sejauh itu, bila dah niat musafir keluar daripada rumah, sehingga di mana pun kita kena sembahyang qasar, sebab kita niatnya musafir. Mudah kan? Jadi besok ustaz, saya dari sini sampai paling jauh di sini berapa kilo? Ya, bandar. Bandar yang ini bandar juga, tapi bandar yang lebih besar daripada sini di mana? Iya, katakanlah. Jangan tanya besok ustaz, boleh tak saya kasar? Kalau anda katakan anda musafir ke situ, kata kasar. Tapi kalau anda bawa teksi hari-hari ulang-alik, jangan kasar saya. Itu uruf namanya. Iya kan? Tapi kalau macam kata teksi lah, kita dah biasa lembang Kelang kan. Jadi bila-bila cuba kita dapat jauh, mana kita jarang penumpang. Iya, kita kasar. Kita dia kasar. Katakan penumpang minta hantar ke mana? Ke airport. Jauh kan? Airport yang baru. Katakan dah. Dapat saja penumpang seperti itu, naik kereta kita niat saya musafir sekarang. Saya nak ambil hadiah Allah. Apa hadiah Allah? Sembahyang qasar. Okey, sekarang mula pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, insya-Allah kita bawa hadis-hadis ni untuk jawapan, insya-Allah. Apa dia masalahnya? Ya, teruskan sahabat. Iya. Kalau kita tak mau musafir, di rumah kita, boleh tak kita masuk bila ada yang ngaji, kita masuk yang kasut. Iya. Jadi, boleh tak di rumah kita latih yang suci? Boleh. Bagi yang mukim, disapu seperti itu 1 hari 1 malam. Bagi yang musafir, cuba lihat masalah ibadah. Ini katakan taharah, banyak yang masih fail. Iya kan? Minta maaf. Qulil haqq walau kana mur. Katakan yang benar walaupun pahit untuk ditelan. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Bagi yang tidak musafir 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam kena buka kasutnya atau stokinnya. Katakan kita demam di jalan. Kita apa? Kita tak mau kenakan air kaki kita. Kita ambil solat, ambil wudu, tiba-tiba sampai di stokin, kita sapu di atas. 1 hari 1 malam boleh. Lepas 1 hari 1 malam, kita kena buka cuci kaki. Bagi musafir berbeza. Musafir 3 hari 3 malam. Nanti kita akan bawa hadisnya. Jadi kalau kita lihat dalam Nailul Autar, Nailul Autar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dapatkan buku ini. Ada satu bab namanya jawrab ataupun stokin ataupun sarung kaki. Di situ jelas Rasulullah SAW mengajarkan boleh sapu di atas stokin, boleh sapu di atas jawrab. Begitu juga pakai sepatu, boleh sapu di atas sepatu.
Ataupun dikatakan but, boleh disapu di atas but. Kenapa kita tidak boleh? Dan ini sunnah, hidupkan sunnah ni. Jangan takut orang tegur, kita takut kepada Allah. Jangan takut kepada orang, takut kepada Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadilah kamu wali Allah. Wali Allah definisinya yang tak takut kepada siapa, tapi takut kepada Allah. Ini nak sembahyang kasar takut. Oh, jamaah saya Ustaz, semua sembahyang tamam. Tapi saya seorang nak sembahyang kasar, takut dia, malu. Quran mengatakan, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Aku jadikan kamu atas satu syariat, yakni syariat Allah dan Rasulnya. Ikutlah syariat tersebut dan jangan ikut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tak belajar kamu ikut bila dia nak tahu. Kamu ajar mereka yang tak tahu bila kamu dah tahu. Bagaimana? Hidupkan sunnah ni. Ini tidak, orang jahil diikut, sedangkan disuruh ikut Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ya Pak Haji, teruskan. Iya. Ini yang Ustaz sebut Al-Wa'ata. Salah satu kitab yang ada bab berkenaan. Iya. Jadi Al-Wa'ata ni saya tahu. Iya. Dilarang di kebanyakan masjid Malaysia. Saya ada bawa lah. Iya. 6 tahun lah. Subhanallah. Ini dia. Iya. Berkenaan bulan subuh. Iya. Itu nasib orang tu pada masa itu tak kenal Wahabi. Dikatakan ini nanti ini kitab Wahabi. Ya. Boleh ini band Malaysia tau. Saya tidak, Berustaz lah. iya, saya tidak pernah nampak di mana-mana pun di Malaysia yang mengatakan bahawa Nailul Autar di-ban. Senarai kitab-kitab yang di-ban, saya ada filenya. Saya dijemput oleh Kementerian Dalam Negeri, bahagian penerbitan ni, Kementerian Dalam Negeri. Dia mengatakan, Ustaz, inilah buku-buku yang sudah di-ban, termasuk buku saya di dalamnya. Jadi saya berbincang dengannya, saya tanya macam mana boleh di-ban. Dia mengatakan kami diarahkan. Kami tidak tahu tentang ni. Bila diarahkan oleh JAKIB atau Jabatan Agama, maka buku itu di-ban. Dan dalam senarannya Nailul Autar tidak ada. Nailul Autar tidak ada. Kalau nak di-ban, di-ban dulu. Betul kan? Dalam Al-Um, keluarkan zakat, pakai zakat harta, dah ada zakat harta. Keluarkan zakat fitrah dengan duit tak sah. Al-Um dah katakan seperti itu. InsyaAllah kita dapat dipahami. Semua pun tak diresmikan. Iya. Di-ban. Tapi kebanyakan orang masjid takkan tak Al-Um. Jadi saya bawa Al-Um. Saya tidak tahu kenapa mereka mengatakan bermazhab Syafi'i, tetapi buku Imam Syafi'i pun mereka tidak sudi. Subhanallah, saya tidak tahu. Kalau pakai akal bermakna tak. Di Penjara Ilmu tak juga ada tak. Begitu juga tuan-tuan ya. Kalau itu yang perjalanan lah, kalau safar kan. Tapi kalau ada kata kita ada hal, saya kata ke hospital lah kan, kita tak takut orang sakit ni apa kita kan, itu mana boleh. Kalau hospital itu jauh daripada mukim kita, kalau hospital itu jauh daripada rumah kita, mukim kita, maka kita ke hospital itu dengan niat antaranya safar. Kenapa? Dan bagi orang yang sakit, kalau dia tidak safar, disunahkan menjamak solatnya, tapi bukan dikasar. Katakan orang itu sakit, masuk hospital, Zuhur dijamak dengan asar, 4 rakaat. Kalau hospitalnya bukan di daerahnya ataupun di mukimnya. Jadi bila dia keluar daripada mukimnya, iya. Kalau dalam mukimnya, maka dia solat 4. Ini ada hujahnya. Makanya sambungan kota kerja ini nanti kita menjamak solat. Apa hukum menjamak solat? Bagaimana menjamak solat? Yang bukan musafir. Kita akan bincang ni, insya-Allah. Ya, teruskan sahabat. Kalau dalam satu rumah ada 2 kumpulan. Iya. Satu yang safar, satu yang tak safar. Iya. Dua waktu ni kita bekam. Kita nak semayang. Apa yang lebih afdal jadi imam? Di dalam hadis yang lebih afdal jadi imam yang qari, yang paling baik baca Al-Quran. Di dalam hadis juga yang paling berhak jadi imam tuan rumahnya. Tidak boleh jadi imam kecuali dengan izin tuan rumahnya. Ataupun masjid, kita tidak boleh jadi imam kecuali dengan izin masjid yang rawatib ya. Kalau masjid yang bukan rawatib imamnya, kita boleh buat berjamaah yang baru. Tetapi kalau masjid itu imamnya sudah rawatib, kita tak boleh jadi imam kecuali dengan izin imam tersebut. Kalau tidak, kita sudah memecahkan jamaah. Jadi kalau anda bertanya, apakah kita bila musafir
kita yang berhak jadi imam ataupun orang yang mukim. Kalau di masjid yang masjidnya sudah dilantik imamnya, kalau imamnya suruh kita, ya kita ke depan. Ya kan? Tapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh sama sekali. Dan tentang sembahyang 2 jamaah di dalam masjid, kita akan bawa ke sini. Sudah dibincang di sini belum ya? Belum. Dalam mungkin ada yang lupa ataupun belum sempat mendengar ceramah ataupun kuliah tentang 2 imam dalam satu masjid. Jadi kita sudah bincang. Kata kerjanya tak ada penerulan? Ya, nanti kita bincanglah di sini. Subhanallah. Dalil-dalilnya kuat. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi berfatwa tentang solat seperti itu. Jadi sahabat, sekali lagi saya jawab, anda berhak jadi imam kalau tuan rumah izinkan. Ataupun jamaah di situ menolak anda ke depan. Kadang-kadang orang kita bila datang orang alim, bacaannya bagus, biasanya orang alim itu disuruh depan. Dia nak apa? Nak ambil barakah katanya. Memang dapat barakah. Memang dapat barakah. Kan? Tetapi kalau tuan rumahnya walaupun dia bacanya meletup sana meletup sini, misal ada orang baca subhanallah, saya tidak tahu. Saya pernah solat di satu daerah, imamnya baca ijajul jilatir ardu jiljalaha. Ini orang apa namanya? Jadi kita nak buat macam mana? Dia jadi imam. Kita dengar sajalah, ya. Sedangkan kalau dia tahu dia tidak boleh jadi imam kerana bacaannya tidak betul. Iya. Teruskan sahabat. Saya ke Musafir. Iya. Bila sampai di tempat tujuan, apabila saya ada urusan di tujuan, bolehkah saya di sana saya jamakkan setiap dan selagi anda tidak berniat mukim hatta 2 tahun di tempat anda berada, anda masih berhak sembahyang dinamakan sembahyang safar. Rasulullah SAW di Tabuk 20 hari, bukan 5 hari. Rasulullah SAW di luar daerah. Sila baca ni. Walaupun saya tidak habiskan, kuliah akan datang tolong dibawa. Kuliah akan datang tolong dibawa kata kerja ni kerana kita akan jelaskan. Tidak ada ditentukan hari kecuali kalau kita ada niat mukim. Sehingga ada sahabat yang 2 tahun di satu tempat urusannya belum selesai. 2 tahun, bukan 2 hari, bukan 2 bulan, bukan 2 minggu. Berapa? 2 tahun. Bacalah nanti di sini kita akan bawa. Yang memisahkan di antara, yang menentukan di antara solat safar dengan solat tamam adalah niatnya. Bila dia niat mukim, tidak boleh solat safar lagi. Artinya tidak boleh diqasar lagi bila dah niat tamam. Maksudnya jamak. Menjamak, iya. Menjamak hak kita. Katakan saya sampai di sini. Saya nak jamak boleh, nak qasar tidak dijamak pun tak jadi masalah. Tapi kan lebih baik dijamak supaya meringankan. Dijamak lebih baik. Maksudnya kalau jamak kita boleh kasar sekali lah. Iya, kasar. Kasar. Maksudnya kalau yang 5 hari 6 Iya, iya. Bermakna penentuan qasar ini bukan kerana 5 hari 6 hari. Penentuannya niat anda. Selagi anda niat di situ sebagai musafir, anda boleh qasar berapa lama? Maksudnya kata Zuhur dan Asar. Okey, Zuhur macam jamak kita, tapi masa Asar tu memang kita tak ada waktu, kita duduk kat rumah kita. Iya. Boleh. Sama ada takhir atau takdim. Katakan anda ke masjid waktu zuhur, anda ataupun anda nak jamak dengan asar, silakan. Ataupun anda nak takhir, itu hak anda. Boleh diakhirkan. Bagi orang musafir boleh mentakhir solat. Seperti anda sekarang, anda belum sembahyang maghrib saya. Kenapa? Maghrib tadi kami dalam keadaan jam dan sebagainya. Ya Faisal ya? Kita menghadapi 2 kali jam. Pertama kita melalui Gombak. Tadi di mana tempat jam? Diorang kan ada sekarang Petai Busam ya? Elwil. Jam semacam panjang jadinya. Selepas itu jam lagi sekali. Jadi oleh kerana jam, kami nak sembahyang maghrib sampai di satu tempat yang kita nak pergi. Di sini maghrib sudah habis. Jadi kita boleh lewatkan bagi musafir maghrib kepada isyak, dan isyak boleh dilewatkan kerana apa? Kuliah. Rasulullah SAW bila ada kuliah ataupun ada durus seperti ini, ada majlis, dilewatkan kan? Dilewatkan isyaknya. InsyaAllah ini dapat dipahami. Maksudnya kalau kita nak kata pun boleh, nak jamak pun. Iya. Nak jamak takhir boleh, nak jamak takdim pun boleh. Kalau dekat masjid, kita mana kalau kita pergi balik kampung sampai Kelantan, kita nak masjid kat kampung dengan dia orang. Okey. Kalau anda balik kampung, di kampung di rumah siapa? Itu pak mentua kan, kita nak tamam dengan orang kat situ. Okey. Nanti kita bawa hadisnya. Orang yang sembahyang di rumah bapa mertuanya ataupun mak mertuanya, istrinya bila balik kampung kasar atau tamam?
Tamam, kasar. Kalau isteri hantar tamam, hantar kena tamam. Makanya bila kita balik kampung, di rumah bapa mertua kita, mak mertua kita, kita kena sembahyang tamam. Bukan sembahyang kasar. Ingat ya? Tapi dalam perjalanan pergi dan perjalanan pulang, kalau tinggal di mana-mana, kita kena kasar. Tapi di rumah tu. Dan satu lagi, kita akan bawa hujahnya. Di mana rumah yang harta kita? Katakan saya orang Singapura. Misalan, beli rumah di Kuala Lumpur. Sampai di rumah saya, itu rumah saya, harta saya kena sembahyang tamam di dalamnya. Tetapi di luar rumah saya kena sembahyang qasar. Ini pun hujah-hujah yang mungkin anda ataupun sebagian daripada anda baru mendengarnya. Kalau kita sampai di rumah kita, hatta anda ada rumah di Amerika misalan, beli rumah di Amerika misalan, balik ke Amerika, di rumah anda, apakah anda sembahyang qasar? Tidak. Tapi perjalanan menuju ke Amerika, kita kena sembahyang qasar. Itu perbezaannya. Itu perbezaannya. InsyaAllah dia dapat dipahami. Kalau yang puasa kan, kalau kita buat pada dalam Ramadan kan, iya. Kalau dalam kapal kan digalak macam buku macam mana hadis Aisyah. Iya, sebenarnya kita tumpukan kepada kasar dulu, bukan puasa. Tetapi dalam puasa wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mau berpuasa tak ada masalah. Itu lebih baik jika kamu tahu. Ya, kalau dalam musafir insya-Allah. Ada soalan? Dua lagi? Iya, teruskan sahabat. Maaf, saya lagi tak usia buat. Bagaimana? Saya lagi tambah seminggu. Iya, kerana pertama kali kita belajar. Saya pemastalking Islam. Iya. Saya duduk Islam. Iya. Kerja sini dah 20 tahun. Iya. Tapi rumah mak saya di Taipei. Iya. Kalau saya duduk di rumah dia, Iya. saya tamam ataupun saya Tamam. Perjalanan nak menuju ke rumah mak anta, kalau singgah kena kasar. okey. Okey. Jarak tempoh kita bermusafir. Iya. Tempoh Iya. Bila saya dalam perjalanan tu, Iya. lebih daripada seminggu lah kata. Iya. Keluar daripada rumah, Iya. hari Jumaat, Iya. bagaimana hukum pada saya untuk solat Jumaat? Bagi musafir, Jumaat adalah sembahyang zuhur. Apakah kita boleh meninggalkan sembahyang Jumaat? Boleh, kerana kita nak musafir. Boleh kita tinggalkan sembahyang Jumaat? Boleh, kerana kita nak musafir. Tapi kalau kita nak musafir, tinggalkan Jumaat, jangan 3 kali sembahyang Jumaat. Subhanallah, ancamannya banyak. Tapi untuk musafir silakan. Katakan kapal terbang berangkat pukul 3 ataupun 3.30. Apakah kita nak sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat habis pukul 2, 2.30. Bila kita nak ke, sedangkan 40 minit sebelum penerbangan kita perlu ada di situ, ataupun 1 jam, ya kan? Kalau terlewat nanti ditinggal kita. Jadi kita katakan, iya, saya nak musafir, kapal terbang saya sudah beli tiket, harganya ribu-ribu, takkan nak sembahyang dulu. Jadi kita pergi dulu. Kalau ditakdirkan kita dah masuk di kapal terbang, kita nak sembahyang apa namanya? Jangan sembahyang Jumaat atau sembahyang tamam, kita sembahyang kasar. Sembahyang kasar di dalamnya. Oh, dia mengatakan macam mana saya nak sembahyang? Saya tak ada wuduk. Ia tayamum di dalamnya. Bagaimana cara tayamum? Zali kena ke depan. Lihat bagaimana orang sunnah tayamum. Nanti musafir tak ada air, tak mau sembahyang sebab tak tahu tayamum. Ya, bismillah sahaja. Ya, sapu. Ya. Ini namanya tayamum. Ada 4 cara, tapi ambil yang ini. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Bismillah. Sapu muka. Ya. Anta datang sini, anta buat. Anta datang sini, anta buat. Bismillah. Bismillah. Bismillah, ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebab kata Rasulullah SAW, Pak Badawi, Bismillah. Bismillah, ya. Teruskan. Iya. Barakallahu fiik. Senang tak belajar? Tapi yang tak belajar, dia tak mau sembahyang kerana saya tak tahu macam mana nak tayamum. Satu cerita, ada seorang sahabat seminggu terlantar di hospital. Bila kami lawat, ditanya, Ustaz, saya tak sembahyang selama seminggu. Kenapa anda tak sembahyang? Saya tak boleh ambil wuduk. Kenapa anda tak tayamum? Dia diam. Rupanya dia tak tahu macam mana nak tayamum. Umur dah 40 tahun lebih, tayamum pun tak tahu. Seminggu dia tinggalkan sembahyang, apa hukumnya? Syekh, kalau dia tahu hukumnya, dia sudah kafir. Sedangkan di atas katil kita buat sapu. Di dalam Al-Quran, idza lamastumun nisaa fatayammamu sa'idan
idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kamu menyetubuhi perempuan kemudian tidak didapati air untuk mandi hadas, maka penggantinya adalah tayamum dengan debu yang bersih. Imam Al-Baghawi mengatakan debu yang bersih bukan debu yang di sini. Dinamakan debu apa saja yang bertembangan daripada permukaan bumi, disinggah di mana-mana ada debu, hatta di atas sini. InsyaAllah. Jadi bila debu yang bersih adalah di dinding. Kalau di atas katil nanti, kalau tak boleh turun kerana ikat sana ikat sini misalan, maka kita tayamum. Tayamum di atas apa? Di atas katil. Kita buat seperti ini, kita sapu seperti sahabat tadi buat, ya Allah sembahyang. Kan senang. Okey, ada mengatakan, Ustaz, saya ni tak boleh sembahyang kerana semalam saya mimpi. Mimpi tahu lah ya? Mimpi apa? Antum tahulah. Saya tak boleh mandi. Penggantinya adalah tayamum. Makanya tayamum pengganti hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar seperti mandi. Hadas kecil adalah wudu. Senang kan agama ni? Tapi kalau kita tak belajar, susah. Sedangkan agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Kata Rasulullah SAW, agama Allah ini mudah. Jadi permudahkan. Yassiru fala tu'assiru. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Okey, sembahyang kasar belum habis ya. Saya akan sambung di kuliah akan datang. Ya, teruskan sahabat. Ya, Pak Haji. Ini Ustaz cakap pasal begitu utara. Pengalaman saya balik daripada buat haji. Iya. Sembahyang dia tadi. Sembahyang sama waktu. Allah. Allahu Akbar. Balik haji masih buat dosa lagi. Itu dosa. Balik haji masih buat dosa. Lihat. Dah buat pun apa ni, usul haji. Allah. Dia ajar ke? Tidak. Naik haji naik ke terbang. Bukan tak dia ajar. Dia ajar tapi dia bingung. Dia ada lagi satu lagi. Allahu Akbar. Saya pergi menjarah seorang sakit. Iya. Dia kena diabetes. Potong kaki. Kakinya Kena potong. nak kena potong, dah luka. Iya. Ini dah luka dah. Iya. Lebih daripada 60. Iya. Dia kata panas lah. Iya. Baru panas. Anak buah dia Allahu Akbar. bayang salah. Sakit. Tak boleh. Allahu Akbar. Kaki ni tak boleh naik. Iya. Allahu Akbar. Sahabat dia, kadang-kadang orang diberi ilmu tapi tidak diberi hidayah. Orang diberi ilmu tapi tidak beri hidayah. Itu dikatakan ilmu yang tidak manfaat. Makanya kita waktu sujud atau tahiyat terakhir kita minta Allahumma apa dia? Iya, ilmu nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta merayu kepadamu supaya diberi ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu ni lah. Belajar sembahyang ada manfaatnya, kita sembahyang. Belajar wudu, kita berwudu dengan betul, kita sembahyang dengan wudu yang betul. Kita belajar sembahyang kasar, bila musafir kita sembahyang kasar, bukan sembahyang tamam. Bila belajar sembahyang, boleh bertayamum dalam keadaan apa saja, kita tidak boleh tinggalkan sembahyang. Hatta dalam keadaan sakit, selagi boleh bergerak, sembahyanglah. Tak boleh dengan tubuh dengan isyarat mata. Lihat. Tak boleh bangun, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, tak boleh bergerak dengan isyarat. Sembahyang tak boleh tinggalkan. Di dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musallin. Kita akan diberi anugerah oleh Allah SWT boleh melawat neraka yang menyala-nyala. Itu kelebihan. Di dunia ada bukti. Nabi Ibrahim dibakar berapa hari? Tak terbakar je. Ini anugerah Allah. Besok juga ke neraka kita boleh lihat dan kita boleh ziarah neraka. Di antara yang kita tanya kepada ahli neraka, kenapa kau masuk neraka? Apa jawapannya? Lam naku minal musallin. Aku tak sembahyang. Walaupun dia sembahyang, umur 60 tahun dia berhenti sembahyang. Macam mana berhenti sembahyang? Antaranya dicuba seperti ini. Maka sembahyang-sembahyang yang lalu batal kerana ditinggalkan sembahyang ni. Sama seperti tak sembahyang. Ulang lagi sekali. Ada orang 60 tahun sembahyang. Sembahyang bagus, tapi bila diuji sakit tak sembahyang. Bila tak sembahyang 60 tahun dikerjakan, itu batal. Batal, Syekh. Makanya kita katakan jaga sembahyang kita.
saya tak akan jemput datang ke sini bab yang akan saya jelaskan terus ni antaranya bab sembahyang. Sebab hadis Tabrani tadi jelas. Kalau sembahyang kamu batal, maka amal kamu batal. Ini tak sembahyang. Orang yang sembahyang tapi lalai masuk neraka. Contohnya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia sembahyang tetapi dia lalai. Dia sembahyang tapi lalai ke neraka juga. Bagaimana orang yang tak sembahyang? Subhanallah. Perbezaan di antara seorang mukmin dengan seorang kafir dan syirik meninggalkan solat. Hadisnya disahih. Dan bacalah di dalam kitab ni ancaman-ancaman di antara orang yang meninggalkan solat. Jadi kenapa saya bincang bab qasar? Supaya antum solat seperti solat Rasulullah SAW. Jangan tinggalkan qasar bila musafir. Musafir bukan kira jarak kilometer, jarak batu, marhala atau farsah. Niat. Bila niat nak musafir, bermula kita musafir, sembahyanglah qasar walaupun di mana kita singgah. InsyaAllah boleh faham? Kan mudah. Ya sahabat. Teruskan. Sahabat kita minta tolong tanyakan. Ya. Kalau tadi Ustaz kata balik anak balik ke rumah bapa, sama. Ya. Cucu balik rumah langsung ke? Sama. Sama. Teruskan sahabat. Ya. Kalau tak musafir, Ya. Ya. Jumat tu sembahyang Jumat tu dia tak ada salah untuk sembahyang Jumat. Ya. Siapa hukumnya dia nak sembahyang Jumat? Sembahyang Jumaat dulu. Katakan saya nak berangkat petang. Kalau saya sembahyang Jumaat tak ada masalah. Sembahyang Jumaat dulu. Tetapi kalau ditakdirkan memang tidak sempat sembahyang Jumaat, kita terus musafir. Katakanlah saya katakan misal ya teruskan. Jadi dah musafir, dia sampai ke tempat destinasi kita. Iya. Jadi kalau dia itu dah masuk ke sembahyang Jumaat. Iya. Kita masuk dah keberatan ke sembahyang. Jadi apa hukum kita? Kita tetap sembahyang musafir. Bukan masalahnya sembahyang Jumaat atau sembahyang bukan Jumaat, tetapi kita tetap sembahyang musafir. Apa sembahyang musafir? Iya, sembahyang musafir. Kalau kita katakan niat sembahyang Jumaat, bermakna Jumaat untuk orang yang mukim. Dia pengganti sembahyang Zuhur. Bermakna kalau kita sembahyang pada masa itu sembahyang Jumaat, niat sembahyang Jumaat, maka kita bukan sembahyang musafir lagi. Walaupun kita berimam dengan imam yang katakan sembahyang Jumaat, tapi niat kita tetap sembahyang musafir. Iya. Kita boleh jamak Jumaat dengan Iya, ini selisih ulama kita. Ada mengatakan boleh dijamak, ada mengatakan tidak boleh dijamak. Di qasar sahaja, kemudian waktu asar kita sembahyang asar, tidak dijamak. Ini juga kita akan jawab dengan beberapa hujah, antaranya Syekh Mukbil menulis satu kitab tentang solat, Utsaimin dan banyak lagi. Di antaranya fatwa-fatwa Albani. Mereka berdua, antara Utsaimin dengan Albani ada perbezaan tentang ni. Begitu juga antara Albani dengan Bebas. Jadi perselisihan ni bukan untuk kita berkhilaf, untuk bergaduh, tapi untuk dijadikan satu teladan bagi kita. Contohnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berpuluh beratus khilafnya. Mereka berpecah? Tidak berpecah. Sebab akidah mereka sama. Jadi Utsaimin dan bin Baz ada juga silapnya. Dia bukan maksum. Kadang-kadang membetulkan ulama yang lebih alim daripadanya. Antaranya zamannya dibetulkan oleh siapa dia? Al-Albani. Begitu juga Albani ada juga silapnya, dibetulkan oleh anak muridnya. Di antaranya Salim Hilali. Kita bukan maksum, makanya kita tidak boleh taklid buta. Dan kita tidak boleh menghukum orang yang paling pandai itu pandai. Tidak. Orang yang paling pandai, membawa hadis yang sahih. Cari hadis yang sahih. Dibatalkan hadis-hadis yang dulu kita sangka sahih tapi tidak sahih. Contohnya ya, ramai sahabat kita bila sembahyang sami Allahu liman hamidah dia berdekap. Betul kan? Okey. Bila ditanya kenapa anda berdekap, Syekh Utsaimin Jibrin mengatakan, Syekh Utsaimin yang bukunya sudah banyak diterjemahkan, dia mengatakan bila sami Allahu liman hamidah berdekap. Okey. Al-Albani melemahkan hadis berdekap semasa hidupnya. Dia mengatakan berdekap semasa sami Allahu liman hamidah hadisnya daif, didaifkan dengan sanadnya. Akhir ayatnya maka diterima yang isbal sebagaimana yang diamalkan oleh Albani. Lihat, kalau kita taklid buta kepada bin Baz, kita bertahan satu kali bergaduh, rugi kita. Ya kan? Maka masalah fikih, masalah ijtihadiyah. Bila masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Bila masalah khilafiyah, dia masalah furu'iyah. Bila masalah furu'iyah, kita jangan bergaduh. Tetapi masalah kita tidak boleh. Kalau ditanya di mana Allah, kita mengatakan Allah di mana-mana, itu masalah yang khilaf membawa kepada kebatalan akidah.
kebatilan akidah. Tetapi ada orang mengatakan, Ustaz, macam mana saya tak gerak-gerakkan jari? Ini masalah khilaf. Tapi kalau kita dah yakin hadis yang menggerak-gerakkan jari lebih sahih, lebih baik kita gerak-gerakkan jari. Jangan taklid buta kepada misalan Syekh Mukbil mengatakan gerak-gerak jari tidak sunnah. Makanya yang balik daripada Yaman mana gerak-gerakkan jari? Yang balik daripada Madinah yang berguru dengan Albani digerak-gerakkan jari. Ternyata gerak-gerakkan jari adalah hadisnya sahih. Dua kita dapat bila menggerak-gerakkan jari. Pertama, menghidupkan sunnah, dan kedua, kita dapat ilmu yang baru. Betul kan? Sebab hadisnya sahih. Jadi jangan bergaduh. Tapi di Malaysia, di Singapura ni, guru tidak bergaduh, anak murid bergaduh. Bertumbuk pun ada saya. Saling mengkafirkan sekarang. Lihat. Jadi kita jangan seperti itu. Masalah fikir, kita beri ruang pada sahabat kita untuk memilih yang dia katakan sahih bagi dia. Teruskan sahabat di belakang, teruskan. Tadi ada tentang anak-anak datang ke rumah ayah. Iya. Kalau datang rumah tapi dia bersolat sebanyak kemajin, dia katakan jadi kita tamam ke atau mana? Lebih baik ditamam. Ya, sebab bapak hantar main di situ tamam. Kita tamam lah seperti bapak kita. Iya, sahabat, teruskan. Kiblat di mana kita tuju, dan ini akan dibawa hadisnya. Katakan saya menuju ni, kiblat saya ni lah, walaupun bertentangan dengan kiblat yang sebenar. Di mana kita tuju, di situlah kiblat kita. Kalau kita tahu, Ya, kita tahu kita walaupun kita tahu. Katakan anda naik kapal terbang, naik kereta api, anda duduk semua menghadap ke sana. Kita tahu kiblat menghadap ke sana. Takkan nak kita suruh driver kereta api itu pusing? Tidak boleh. Jadi kita ikut apa yang kita duduk ni. Jangan kita berdiri menghadap ke belakang ataupun kita menghalang yang tengah tu. Tidak boleh. Jadi duduk. Dan hadis-hadisnya adalah hadis yang kuat, kita akan bawa ke sini nanti. Siapa yang musafir, tempat dituju, itulah solatnya. Semalam di Singapura semalam, seorang sahabat bertanya, Ustaz, saya bawa teksi. Waktu asar saya tak solat, tak sempat kerana saya biasa ada penumpang. Sampai waktu asar penghujungnya saya terperangkap. Di Singapura boleh tak kita park waktu jam kita sembahyang? Tidak boleh. Terpaksa diredah juga. Bagaimana asar tinggal berapa minit sahaja? Maka saya katakan, oleh kerana anda sudah usaha tadi nak sembahyang asar, anda tidak berdaya. Oleh kerana asar tidak boleh dijamak dengan maghrib, maka sembahyang dalam kenderaan. Dia pun heran, macam mana sembahyang dalam kenderaan? Betul tak sama soalannya? Saya katakan, kan anda bawa kereta, bila jam kan berhenti. Kan? Dinamakan jam kan ada banyak berhenti. Pada masa itu, tangan kita di depan. Ataupun tempat seat kita buat seperti ini. Buat seperti ini, sapu muka, sapu tangan, qamat. Qamat, kita pun takbir, solat. Dengan pegang steering. Kita baca doa iftitah dulu. Lepas baca doa iftitah, kita baca Fatihah. Kalau kereta bergerak, kita tekan minyak bergerak. Ya kan? Kalau lampu merah, kita tengok lampu merah, kita stop. Kalau lampu hijau, kita jalan. Jangan halang orang di belakang. Dan solat terus. Dan solat kita pada masa itu bukan tengok tempat sujud, tapi tengok di depan. Kalau tengok tempat sujud, subhanallah, macam-macam kita langgar. Ya kan? Dan kita dibolehkan waktu sembang tengok kiri kanan kalau tak ada lampu merah. Jangan berhenti. Jadi di sini solatnya ikut kemampuan kita. Bila kita sujud, kita tundukkan sedikit daripada kita rukuk, dan baca bacaannya, dan hati kita tahu bila waktu sujud, bila waktu rukuk, dan seterusnya. Kalau kamu tak sembahyang, tinggalkan sembahyang pada masa itu, apa hukumnya? Kafir. Jangan takut nak katakan kafir. Kenapa takut nak katakan? Kamu nak pilih kafir atau sembahyang? Sembahyang. Tapi jangan cari-cari supaya dapat sembahyang dalam kereta seperti itu. Kalau boleh berhenti asar, berhenti dulu. Begitu juga yang naik motor. Yang naik motor tidak ada sembahyang qasar ataupun sembahyang tamam di atas motor. Kenapa? Tak ada istilah jam. Nanti kita katakan dalam kereta boleh, bawa motor pun nak sembahyang. Tidak boleh. Sebab motor kita boleh diselit sana, selit sini dan boleh keluar. Tapi kalau kereta tak boleh keluar. InsyaAllah dapat dipahami ini. Mudah-mudahan antum dapat
mudafaat daripada kuliah yang sedikit ni, insya-Allah. Dia teruskan sahabat. Bagaimana? Iya. Sebaiknya apabila antum melebihi waktu yang panjang seperti itu, berniat tamam. Iya, sebab kita katakan, kita tak nafikan bila kita qasar ada hadiah daripada Allah. Tetapi kan banyak solat-solat sunnah yang ingin kita lakukan. Ya kan, seperti qabliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, qabliyatul asar, ba'dal maghrib, qabliyatul isya' ba'dal maghrib, qabliyah ba'diyah, banyak sangat ya sembahyang sunnah. Kenapa kita tinggalkan? Jadi kalau boleh bila dah lama sangat di sini, kita niat mukim. Kita niat mukim buat bagaimana orang sini melakukannya. Itu lebih baik. Tetapi kalau kita nak niat katakan musafir terus, tak jadi masalah. Sebab tidak ada penetapan waktu. Tetapi kalau dah kahwin dengan orang sini tidak boleh kasar ya. Dah kahwin? Belum. Kahwin orang sini belum ya? Ni dah kahwin? Bila kahwin dengan orang sini tidak boleh. Sebab bila kahwin dengan orang sini bermakna kita sudah mukim di sini. Nanti ada dalilnya di sini. Bagaimana Uthman dia solat tamam di Mina atau di Mekah kerana dia tak ahal. Dia menjadi ahli mukim kerana dikahwin dengan orang Mekah. Nanti ada sambungannya di sini insya-Allah. Iya. Teruskan sahabat yang sebelah kanan dulu insya-Allah. Pelajar yang duduk di Kuala Lumpur, tapi belajar di dunia, dia pergi 3 minggu belajar, lepas tu dia balik rumah. Sunnah kan? Kalau ikut apa yang kita pelajari, kalau orang nak masuk Mekah, keluar tajuk tetapi masih ada kaitannya. Nak masuk Mekah, 3 orang yang masuk Mekah tidak kena dam kalau dia tak pakai ihram. Pertama, orang yang belajar. Sebab belajar kena mukim. Kedua, orang yang sakit kerana berubat. Ketiga, orang yang sesat. Jadi kalau orang-orang ini masuk ke Mekah tak pakai ihram, dia tak kena dam. Termasuk yang dikatakan pelajar. Kerana pelajar kalau boleh sampai satu negeri dia kena mukim. Kalau tidak, dia tak boleh tuntut ilmu. Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang katakan dia belajar di mana, di Johor, sedangkan dia orang Kuala Lumpur, dalam perjalanan ke Johor dia kena qasar. Tetapi bila duduk di Johor, lebih baik dia tamam. Lebih baik dia tamam. Ulang lagi sekali. Kita bukan kias, tetapi inilah sebenarnya. Kenapa orang pergi Mekah ataupun masuk ke kawasan Kaabah Mekah ataupun Masjidil Haram di Mekah tidak dikenedam kalau 3 jenis orang ni. Pertama, orang belajar. Saya dapat mendadak beasiswa ke mana? Ke Saudi, ke Mekah. Saya katakan dengan Syekh yang interview, Syekh, saya tak sempat katanya. Dalam minggu ni tak kena siapkan pasport dan sebagainya. Arwah Ustaz Husin, Ustaz Banafiq ya daripada Penang diuruskan semua. Alhamdulillah. Bila saya dapat, saya katakan kepada Syekh, saya belum sempat itu banyak. Anda berangkat saja. Anda cakap anda belum siap ihram, berangkat saja. Jadi dikatakan orang yang nak belajar tak pakai ihram. Maka kata Syekh kita 3. Pertama, orang yang sakit nak berubat. Kedua, orang sesat termasuk. Dan ketiga, orang yang musafir. Kerana belajar. Jadi yang belajar ni kalau boleh bermukim. Bekerja lain, belajar lain. Jadi kita galakkan orang yang belajar mukim, niat mukim. Kerana itu yang diajarkan. Jadi kalau katakan saya nak datang ke mana? Ke Kuala Lumpur. Saya nak belajar di Kuala Lumpur. Di sini saya kena tamam. Tapi dalam perjalanan saya kena qasar. InsyaAllah ini dapat dipahami. Tapi kalau bekerja lain ya, kalau belajar kita boleh tamam. Kalau boleh tamam insyaAllah. Saya rasa sampai di situ kalau tidak ada soalan. Tadi sahabat sebelah kiri angkat tangan. Sama ya. Kalau tak ada sampai di sini saja insyaAllah. Ya sahabat. Ikut kitab tadi tu. Iya. Sifat solat Rasulullah. Iya. Saya kira sebagian besar Iya. yang belum mengikuti track itu solat. Okey, subhanallah. Apakah cantik dia kalau dapat kemudian dibuat lebih lagi? InsyaAllah. 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 Solat berarti tertiba. Iya, gini. Yang penting betulkan solat anda. Kuliah akan datang, saya minta sahabat-sahabat bawa sama ada buku ini atau yang saya dah ringkaskan buku ini, sifat solat Nabi. Tipis saja. Ulang lagi sekali. Pesan kepada sahabat-sahabat kita akan datang, solat qasar kita berhentikan dulu tak jadi masalah.
pesan kepada sahabat-sahabat kita bahawa sama ada buku ini atau buku yang saya tulis yang dah diringkaskan. Tadi ya, sahabat kita namanya Azman, bila dia dengar kuliah saya katakan apabila baca tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum tidak boleh dibaca lagi. Kita baca Assalamualaikum nabi. Okey, di mana dalilnya? Di kitab ini, subhanallah. Buku surat berapa tadi ya? Cuba cari sama-sama. Bab tasyahud ya, bab tasyahud, insya-Allah kita lihat di sini. Sabar tuan-tuan ya, belajar perlu kesabaran. Cuba lihat bab tasyahud di halaman 204. Buku ni nanti balik lihat di halaman 204. At-tahiyatut tayyibatut salawatuz zakiyatu assalamu ala nabi. Kita dulu baca Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi bila Rasulullah SAW wafat, dipesan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diamalkan oleh Umar dan diamalkan oleh para sahabat menggantikan kepada assalamu ala nabi. Kenapa? Assalamualaikum ayyuhan nabi, ayyuhan itu adalah satu tanda seruan. Orang yang sudah mati tidak boleh diseru. Berjaga-jaganya ulama-ulama salaf terhadap kesyirikan, rumitnya kesyirikan, sulitnya kesyirikan, sehingga bab sehalus macam ini pun diorang dapat kesan. Boleh tak kita menyeru orang yang sudah mati? Tidak boleh, termasuk Nabi. Makanya diajarkan di sini supaya kita mengatakan Assalamu ala nabi, bukan Assalamu alaika. Jadi cuba lihat, saya baca Tasyahud Ibnu Mas'ud ya. Kalau kita baca footnote dia, insya-Allah ya, kalau footnote-nya. Ataupun kita lihat di halaman, sebab panjang sangat dia punya footnote. Kalau nak baca panjang sangat, saya rasa antum boleh baca sendiri. Allahu Akbar. Kesimpulan apa yang saya nak jelaskan di sini, kalau antum lihat nanti di buku ini, dijelaskan bahawa setelah Rasulullah SAW wafat, diajarkan oleh para sahabat, bacaannya bukan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, tetapi bacaannya adalah Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian baru Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ala kulli hal, rujukannya di muka 204. Lihat takhrijnya. Hadisnya hadis kuat. Apa bacanya? Assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi, bukan Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu ala nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi itu tidak boleh dibaca lagi. Itu yang paling sahih. Jadi dapatkan buku ni. Abdul Hadi ada, masih ada lagi? Ya, dapatkan buku ni dan semak di rumah. 204. 204, jangan tambah ya. Kalau tambah apa maksudnya? Nanti pergi 204 saja. Jadi kalau kita dah lihat, nanti kita baca footnote-nya dan ada sambungannya. Dan ada sambungannya lihat macam mana. Ini solat tuan-tuan. Jagalah solat antum. Peliharalah solat antum supaya Allah terima solat-solat yang kita lakukan. InsyaAllah. Ya, ini yang saya teruskan. Sujud akhir. Iya. Tidak ada dalilnya. Yang ini yang kita nak bahaskan nanti. Sampai sekarang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW selepas solat angkat tangan. Walaupun Ibn Qayyim mengatakan di antara doa yang makbul adalah lepas solat. Rasulullah SAW tidak pernah begini selepas solat. Nak berdoa juga di dalam solat. Bila waktunya, waktu sujud. Dan waktu tahiyat akhir. Tidak ada. Yang ada lepas solat zikir. Jadi tidak di antara tanda orang-orang masih belum memahami sunnah bila lepas solat sibuk-sibuk macam ni. Kalau lepas solat
dia dapat buat, kemudian dia lepas dipinjam ke maksudnya, tiba-tiba tengah bekerja dia nampak akan macam mana? Tak jadi masalah. Iya, seperti lepas baca Al-Quran berjalan. Lepas baca Al-Quran kita angkat berdoa. Okey. Cara mengangkat tangan bila berdoa bagaimana? Itu juga kena ikut sunnah. Di dalam hadis yang sahih, mengangkat tangan ini dihadapkan ke muka. Bermakna kalau hadapkan ke muka begini. Tetapi dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi dia mengatakan dihadapkan ke langit. Jadi macam mana dalam satu masa dua? Kita hadapkan ke muka, kemudian kita tunduk. Kita hadapkan ke muka, kemudian kita tunduk. Jadi ini menghadap ke atas dan menghadap ke muka. Itu doa. Jangan sembarang ada orang berdoa beginilah. Siapa suruh seperti itu? Kita angkat seperti ini, hadapkan ke muka, kita tunduk. Sebab berdoa membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Maka orang yang tak mau berdoa artinya sombong. Supaya kita tidak menyombongkan diri kepada Allah, kita tunduk serendah-rendahnya, kita buat seperti ini. Kita hadapkan ke muka kita tunduk, bermakna ini menghadap muka dan menghadap langit. Bagaimana kalau tolak balak? Kalau tolak balak, bukan macam ni, begini. Rasulullah SAW bila tolak balak, ketiaknya nampak. Bukan begini. Bagaimana anda besok kalau, ya Allah jauhkan aku daripada balak kat masjid? Nanti disalahkan Muhammad Wahab. Dikatakan dia Wahabi. Iya kan? Kesian Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Apa saja kesalahan orang sekarang, semua dia jadi mangsa. Tapi kalau dia tak ucap itu dia... Ya, minta ujar Rasulullah SAW seperti ini. Nampak dia punya ketiak. Bukan begini Syah. Tetapi kalau meminta, kita tunduk seperti ini. InsyaAllah. Cuba buat sayang, buat. Macam mana nak tada? Boleh buat? Tunduk sikit. Ya. Budak kecil ni kalau dia buat sekali, dia akan ingat sampai bila-bila. Ya, ada soalan yang lain sahabat? Ya. Ya, teruskan sahabat. Apa khabar anda? Dah lama tak jumpa? Ya. Ya, alhamdulillah. Baru hidup balik katanya. Hidup semangat insya-Allah. Ya, teruskan sahabat. Dia gini, di dalam hadis yassiru fala tu'asiru. Ini berkaitan dengan solat. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan kita disuruh sembahyang berjamaah paling banyak, paling baik. Makanya ada hujah-hujah yang lain. Memang ada contoh. Dan antaranya pada sahabat adalah salah kita. Bila tempat ini terlalu sempit, kemudian kita tidak ada ruang, maka ambil ruang tu. Bagaimana caranya? Sembahyang kita walaupun kiblat menghadap ke sini, kita dibolehkan sembahyang menghadap tegak seperti ini supaya ruang-ruang ini dipenuhkan. Ini tidak salah. InsyaAllah saya janji akan bawa hujahnya nanti ya. Saya buat kereta kerja, saya bawa dan tengok hujahnya. Cantiknya Islam. Kalau tidak, susah je. Susah kan? Ada yang menghadap terpaksa kena dinding bila sujud. Betul kan? Ada yang di belakang nak ikut susah. Jadi nanti kalau penuh seperti ini, kita lurus. Saya katakan kata-kata Imam Malik dan kata-kata Imam Ahmad adalah hak. Kerana mereka bercakap ikut hujah. Jadi sebentar lagi kita solat, kita menghadap seperti ini supaya semua dapat solat bersama. Kalau tidak seperti ini, nanti tengok kat luar 5-6 orang tak dapat solat. Ya, jadi kita buat seperti itu. Tetapi kalau nanti tak ada orang, 2-3 orang, 4 orang, kita buat seperti biasa. Kerana kita darurat. Bila darurat kita buat seperti itu. Jangan dijadikan hujah di luar. Sebab hujahnya belum saya beri kepada antum. Tetapi ilmunya sudah diberi insya-Allah. Insya-Allah ini dapat dipahami. Boleh insya-Allah ya sahabat teruskan. Duduk di rumah ini kita masuk ini lah. Iya. Balik kampung rumah kita memang tolak. Iya. Kita tak lupa jatuh rumah. Kita keluar jumpa kawan. Iya, kalau di luar daripada kawasan kita, iya, keluar daripada rumah mak kita ataupun daripada mungkin mak kita, kita kena sembahyang kasar. Okey, bagaimana kalau anda tak ada duduk kat situ? Di mana anda nak sembahyang? Di masjid itu kan? Kalau masjid situ adalah masjid anda, masjid kampung anda, bermakna anda kena sembahyang tamam di situ. Iya. Walaupun ada kesilapan-kesilapan yang berlaku di antara kita ni, kita boleh bertobat.
Selama ni kalau balik rumah mak mertua, kita sembahyang kasar. Sebab kat Taiping kita kat sini, ataupun kat Johor Bahru sedangkan kita kat sini. Itu dulu kita belum tahu dan kita belum ada ilmu. Sekarang kita dah ada ilmu, kita kena tamam. Dan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu salat dan sabar dalam menyuruhnya. Keluarga di sini isteri, anak-anak. Jadi ajarkanlah anak kita salat supaya besok di depan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak mempertanggungjawabkan kita dalam hal-hal seperti ini yang terlalu berat. Jadi kita ajar anak kita solat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya, pahami. Dan yang paling ringkas ini. Nak ringkas lagi yang saya tulis ringkas. Dan nak faham lagi ada CD-nya. Saya dah buat CD bagaimana solat Rasulullah SAW, saya buat hujah. Setiap perbuatan kita buat hujah. Modelnya ni. Ya, pelakonnya ni, modelnya. Saudara Faisal. Jadi kita lihat kalau tidak faham. Syekh, mempelajari solat ini adalah wajib. Mempelajari solat seperti solat Rasulullah SAW adalah wajib. Ada orang mengatakan, tengok buku ini mahal sangat, RM18. Syekh, RM18 takut nak masuk syurga? Sedangkan RM18 tak takut masuk zoo yang ada rimau. Faham maksud saya? RM18 takut nak masuk syurga. Begitu juga ada buku yang RM2, RM3 dia tengok mahal sangat. Tapi yang kaki ini RM15 boleh? Allahu Akbar. Minta maaf ya. Ada yang kaki ini, saya tanya hantar punya rokok, berapa harganya? Dia tengok RM15 Ustaz. Laki dan sebagainya. Buku ni RM15. Hantar hisap tu jadi asap. Hantar belajar ni jadi apa? Jadi alim. Kenapa takut nak masuk surga dengan RM15? Sedangkan kata Imam Syafi'i menuntut itu mahal. Kata Imam Syafi'i belajar itu mahal. Jadi nak jadi orang yang dapat benda yang mahal, di antaranya kena korban yang mahal. Yang mahal sekarang syurga. Syurga itu mahal. Kita kena korbankan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan wang kamu. Nak dapat ilmu, jihad amwal. Anak kita nak belajar ke Eropah, nak jadi seorang saintis, berapa ribu atau ambil? Nak jadi doktor, 100,000. Nak jadi seorang yang besar di sisi Allah. Wa innaha lakabiratun. Antum tidak akan jadi besar kecuali membesarkan solat. Bagaimana nak jadi besar solat? Solat pun fail. Sedangkan harganya baru RM15. Berbeza dengan RM15,000 pergi belajar itu dan ini. Jadi jangan sayang duit antum tak kena pada tempat. Saya katakan tadi, kadang-kadang saya bila orang telefon tanya satu hukum, saya dah cerita dengan Faisal. Mula sebelah sini, dah panas sebelah sini, tukar sebelah sini. Dah panas sebelah sini, tukar sebelah sini. Bila panas sebelah sini, takkan tukar sebelah sini. Panas di sini pula. Kenapa panas di sini? Saya tanya, anda ikut kuliah di mana? Saya ikut kuliah di sini Ustaz. Anda ada kertas kerjanya? Saya tak ada kertas kerjanya. Kenapa anda tak ambil? Kenapa tak ambil? Dia tengok harganya $4 mahal. $4 takut nak masuk syurga. Dan kalau tak mampu, ambil. Saya katakan ikhlas. Berapa kali saya katakan? Jangan antum, saya takut kalau antum jahil. Itu saya takut. Saya tak takut duit saya habis. Tapi saya takut di antaranya innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara. Yang paling kita sayang kepada saudara kita, jangan masuk neraka. Betul kan? Kita kalau tengok orang terbakar, di rumahnya ada orang, kita ramai-ramai nak selamatkan. Ini terbakar di dunia. Kalau kita lihat orang nak masuk penjara, kita pun usaha supaya jangan masuk penjara. Ini dunia boleh lari. Bagaimana akhirat? Boleh lari? Tidak boleh. Kalau tidak boleh lari, selamatkan sekarang. Makanya saya katakan kepada antum, kalau panggil saya, jangan takut kalau tak ramai. Ada orang mengatakan, nanti tak ramai Ustaz. Saya bukan cari yang ramai, saya cari orang yang nak belajar. Pernah kita pergi kawasan jauh sekali, yang datang 4 orang. Tuan rumahnya menangis sedih. Kenapa 4 orang? Saya cakap, yang panggil tuan, bukan orang lain. Jadi jawab saya dengan tuan. Betul tak Faisal? Menangis. Jadi Ustaz tak ada orang, yang ada keluarga saya. Kan dulu janjinya keluarga anda. Jadi kami datang. Tapi sekarang kalau kita tak datang, dia mengamuk. Bukan dia mengamuk lah, orang-orang di situ mengamuk. Dulu, anda tahulah siapa dia. Jangan takut nak panggil saya. Yang penting saya mampu datang. Kalau mampu datang, saya datang. Saya kata Ustaz. Sebab ada orang mengatakan, Ustaz nanti tak ramai. Saya tak pernah cari yang ramai. Saya nak orang yang ada istiqamah untuk dapat ilmu. Itu yang penting.
Datang ramai-ramai, kadang-kadang saya kena tangkap. Faham ya? Faham tak? Kerana yang datang itu jasus. Tahu jasus? Spy. Dicatat Ustaz hari ini mengajar pakai buku Muhammad Abdul Wahab, confirm Wahabi. Buku siapa ni? Muhammad Abdul Wahab. Di report, besok kena kepung. Ditanya mana anda punya tauliah? Tak ada tauliah. Kenalah. Saya kena di Johor 2 kali. Tanya Faisal, bila ramai saya pernah risau. Saya tengok buku-buku semua tak kenal. Faisal macam mana Faisal? Bila terlalu ramai saya rasa apa sebab ramai ni? Dan saya tidak kenal seorang-seorang. Minggu depannya baru dikepung. Dia tanya satu, Ustaz mana tauliah? Tak ada tauliah. Tapi sekarang saya katakan biarlah saya ditangkap. Kalau saya ditangkap, saya nak berdakwah di dalam penjara pula. Kita ramai-ramai masuk penjara, kita dakwah dalam penjara. Kalau kena tangkap, antum tak kena apa-apa, saya seorang. Tempoh hari saya kena tangkap, masuk, saya dakwah, orang di penjara, semua sembahyang subuh yang tak pernah sembahyang subuh. Di belakangnya, tatunya gambar setan, 100% setan. Ada yang gambar telanjang. Tapi bila kita rupanya orang ini nasibnya malang, tidak ada orang yang mendekatinya, maka kewajipan kita mendekati orang itu. Orang itu bagus sebenarnya, tetapi tidak dapat ilmu, dia buat seperti itu. Betul kan? Jangan takut kena tangkap. Saya bukan mencabar. Kalau ada ditakdirkan tangkap, tuan jangan risau. Tuan tidak diapa-apakan, saya seorang. Ustaz Abdul Aziz kena kan? Dia seorang yang masalah, yang lain tak ada. Jadi jangan takut datang dalam kuliah. Dan saya jemput Jabatan Agama di Johor. Jemput datang. Tapi jangan bawa polis. Dengar kuliah saya. Kalau batal, salah, ajar. Kan atas Jabatan Agama berhak atas hal ehwal agama. Kalau saya ajar, salah, ansar, tegur saya. Bukan salah, masuk penjara. Bukan seperti itu. Saya minta tauliah. Dah 2 tahun tidak diberi. Kata mal ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu dilaknat. Saya tak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sampaikan ilmu ni. Saya katakan qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana orang yang mengatakan qala Allah wa qala Rasul dimasukkan penjara? Quran mengatakan ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau boleh lihat tanda-tanda orang munafik menghalang-halang kau daripada dakwah dengan sebenar-benar halang. Bermana menghalang orang seperti itu? Quran mengatakan munafik. Saya tak katakan Jabatan Agama munafik, tetapi sifat orang munafik itulah. Jangan katakan besok ramai-ramai Jabatan Agama munafik. Jangan. Tapi sifatnya digambarkan di antaranya orang munafik menghalang orang daripada dakwah Allah. Saya mengatakan Rabbunallah. Tuhan aku dan Tuhan kami satu, yakni Allah. Yang mengajak mentauhidkan Allah dimasukkan penjara. Ya Syekh, sampai orang dalam penjara, saya katakan, kata orang penjara tu, dalam penjara tu, kalau ustaz yang baik kena tangkap, kami yang jahat kena tangkap, apa jadi? Saya tak boleh jawab. Betul kan? Kalau ustaz yang baik mengajak pada dakwah kena tangkap, orang yang jahat kena tangkap, apa jadi? Cia, jawabnya akhir zaman. Jawabnya akhir zaman. Tuan-tuan sampai di sini saja dan saya sudahi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.